Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama saya Muhammad Erwan Nizam dari Pusat Ekonomi Digital Sibuti. Untuk sesi hari ini saya nak buat satu penerangan ataupun kelas secara sekalian, iaitu berkaitan dengan kelas keusahawanan bahagian 1. So kita akan cuba buatlah bahagian kedua, bahagian ketiga nanti. Untuk topik hari ini adalah tips dan langkah membuat copywriting yang baik. Sebab kebanyakan orang sekarang dia macam tak tahu sangat tentang copywriting ni untuk menjual di media sosial. Pertama sekali saya nak terangkan mengenai apakah maksud copywriting. Copywriting tu lebih mudah dikenali sebagai ayat jualan, ayat promosi, ayat memujuk pelanggan, ayat pukau pelanggan atau apa sahaja dengan objektif untuk mempengaruhi prospek dan seterusnya membuatkan mereka bertindak untuk membeli. So copywriting ni bermaksud ayat kita dekat media sosial atau macam Facebook kan, ayat untuk menjual lah. So kalau kita ni berniaga dekat media sosial, so copywriting ni sangat penting. Dia berfungsi untuk memujuk supaya prospek ataupun pembeli tu bertindak untuk membeli barang kita. So macam mana kita nak buat satu copywriting yang baik, yang orang baca dan terus terasa macam kita nak beli. Kita nak beli produk berkenaan. Yang pertama adalah untuk menarik perhatian prospek. Yang ni adalah elemen-elemen yang penting yang ada dalam copywriting lah, yang perlu ada dalam satu copywriting. Yang pertama adalah menarik perhatian prospek. Kita dah kena tarik perhatian prospek tersebut untuk membeli. Yang kedua, mempengaruhi emosi prospek. Yang ni penting juga, dia macam mempengaruhi emosi. Emosi tu adalah prospek tu adalah pelanggan. Kalau kita punya copywriting tu berjaya untuk mempengaruhi emosi pelanggan, dan seterusnya mereka akan berniat ataupun bertindak untuk membeli kita punya barang lah. Yang ketiga, kita kena yakinkan prospek tentang kebaikan ataupun benefit kita punya barang. Yang keempat, membuat prospek bertindak. Yang ni saya akan terangkan lagi. Yang pertama adalah menarik perhatian prospek. Ayat tarik perhatian juga dipanggil sebagai ayat pemanggil prospek. Anda biasa pergi ke pasar malam, betul tak? Pernah lihat orang menjual? Apakah cara mereka gunakan untuk tarik perhatian orang ramai? Sebagai contoh, kasih rapat rahsia minyak haiwan, ini membantu anda. Ini adalah ayat penjual ubat. Yang kedua, dipilih ayat penjual bandar. Yang ayat-ayat macam ni kan kita biasa dengar kalau kita pergi pasar malam, jurujual cakap kasih rapat rahsia minyak, ayat ini akan bantu anda. So yang ni kita kena yang ni kalau dia macam face to face lah, kalau dia jual kat kedai atau pasar malam ni contoh kan. So macam mana kalau kita nak buat copywriting tu, ayat tu dekat media sosial, contoh macam Facebook. So yang pertama sekali kita kena tengok dari segi dia punya headline ataupun tajuk. Tajuk tu dia tak boleh panjang, dia kena simple dan padat. Dia kena simple dan padat sebab orang hanya akan baca ataupun boleh bagi perhatian dalam masa tempoh 3 ke 5 saat sahaja. Kalau contoh ayat dia punya headline, dia punya tajuk tu terlampau panjang, orang dah macam rasa annoying, macam apa benda dia jual ni, macam tu kan. So kita kena pendek untuk menarik perhatian lah. Sebagai contoh, muka awak berjeragat, nampak tak pendek? Muka awak berjeragat, ada 3 patah perkataan sahaja kan. Nah, kita compare ataupun kita bandingkan dengan jika muka awak berjeragat, produk ini memang sangat sesuai untuk anda hilangkan jeragat anda. Nampak tak? Dua tajuk yang maksud dia sama tapi dia punya ayat tu panjang. Macam saya cakap tadi, ayat tersebut yang copywriting yang baik, dia tak boleh panjang, dia kena simple dan padat. Contoh tadi macam muka awak berjeragat ataupun muka awak berjerawat, nampak? Muka awak berjerawat, pendek.
orang akan rasa macam, betul lah, muka saya berjerawat nampak. Dia macam dia macam kena dengan masalah prospek tu lah, nampak tak? So, selain tu, dekat dia punya tajuk tu juga kita boleh gunakan huruf besar supaya orang rasa macam tertarik lah nak baca, kena huruf besar. Lepas tu, kita juga boleh letakkan mesej utama iklan pada tajuk seperti ramai nak kurus tapi tak tahu cara yang betul. Okay, ramai nak kurus tapi tak tahu cara yang betul. Lepas tu formula buang lemak 30 hari terbongkar. Nampak tak? Dia mesej utama dia kat dia punya headline ataupun tajuk tersebut adalah untuk menjual produk kurus. Tapi tajuk dia ramai nak kurus tapi tak tahu cara yang betul. Okay. Sebab kebanyakan orang sekarang memang nak kurus tapi tak tahu cara yang betul. Betul tak? Itu adalah masalah setiap prospek ataupun kita punya customer lah. Kita punya target customer. Okay. So, untuk poin pertama ni, apa yang penting adalah kita punya tajuk ataupun headline tu kena padat dan simple. Tak boleh panjang sangat untuk menarik pelanggan kita. Okay. Yang kedua, kita kena mempengaruhi emosi prospek. Ini adalah tips yang kedua untuk membuat copywriting yang baik. Okay. Menurut kajian, antara faktor utama yang membuatkan orang membeli adalah disebabkan emosi. Tips untuk meningkatkan emosi pembeli. Okay, yang pertama, masalah prospek, senarai kelebihan produk dan ciri-ciri produk dan juga manfaat produk pada pengguna. Yang kedua, situasi masalah. Yang ketiga, testimoni. Yang keempat, demo cara guna produk. Okay. Yang ni adalah intipati untuk kita nak buat copywriting bagi mempengaruhi emosi prospek. Okay, yang pertama tadi dia kita cakap sini masalah prospek. Okay, macam cakap tadi kan, kita cuma contoh jerawat. Masalah utama prospek adalah jerawat. So, kita letaklah kita punya kelebihan produk apa. Macam boleh menyelesaikan masalah jerawat, boleh hilangkan paruh jerawat. Itu ada kelebihan dia kan. So, ciri-ciri dia pula kecil, mudah dibawa ataupun wangi. Itu adalah ciri-ciri produk. Lepas tu, yang last sekali, manfaat produk pada pengguna. Manfaat dia yang itulah boleh hilangkan jerawat, boleh hilangkan bekas jerawat. Yang kedua, situasi masalah. Okay. Situasi masalah dia adalah masalah berjerawat tadi itulah. Okay. Yang ketiga, testimoni. Okay. Testimoni ni adalah pengalaman pengguna yang sebelumnya yang dah pernah beli. Okay. Kalau pelanggan tersebut dah pernah beli produk anda, lepas tu anda tanyalah macam mana produk tu, bagus ke tidak. Anda tanya melalui WhatsApp kan. So kita boleh screenshot dia punya bukti conversation untuk perbualan tersebut. Okay. So dia kata sangat baik, produk tu sangat baik, boleh hilang jerawat saya. Tu adalah testimoni yang baik. So kita screenshot gambar tu, kita letak dekat kita punya copywriting. Okay. So last sekali adalah demo cara dia guna produk. Okay. Kita juga boleh buat naik satu video macam mana kita nak guna produk tersebut, macam produk untuk hilang jerawat tu kan di buku. So kita buatlah video, kita nak buat kita tengah cuci muka guna sabun hilang jerawat tersebut. Itu adalah demo ataupun cara guna produk. Okey, yang ketiga adalah kita kena yakinkan prospek ataupun si pembeli ataupun target customer kita lah. Okey, sini adalah tips untuk meyakinkan pembeli atau prospek. Yang pertama, anda boleh letakkan jaminan. Jaminan apa? Jaminan diskaun, jaminan keberkesanan produk, itu adalah jaminan. Yang kedua, masukkan koleksi testimoni. Macam saya cakap tadi lah, testimoni dari segi screenshot ke boleh, kita screenshot gambar WhatsApp tu kan, kita letak dengan kita punya copywriting pun boleh, testimoni kan, lagi banyak lagi bagus, sebab orang akan rasa macam push, bagus betul lah produk ni, dia macam menambah lagi keyakinan prospek untuk membeli. Yang ketiga, anda boleh masukkan nombor phone anda, alamat pejabat kedai. Okay. Anda juga macam alamat pejabat yang ni, dia macam rasa kita sebagai penjual tu tak menipu lah, sebab kita letak nombor phone kan, alamat pejabat.
So kalau biasanya kalau orang nak menipu ni dia tak letak nombor phone ataupun alamat sebab orang dia takut kan customer tu akan datang cari dia. So untuk menambahkan keyakinan kita letaklah kita punya nombor phone. So customer tu akan rasa macam dia ni boleh meyakinkan sebab dia berani letak nombor phone dan alamat atau tidak kan. Betul tak? So customer akan rasa yakinlah untuk beli produk anda. Okay, yang seterusnya adalah membuat prospek bertindak. Okay. Untuk membuatkan prospek bertindak untuk membeli dengan segera, anda boleh gunakan tips-tips berikut. Okay. Yang pertama, berikan tawaran kepada prospek. Tawaran ni adalah bentuk diskaun ataupun beli satu cuma satu. Itulah tawaran kepada prospek. Yang kedua, masukkan scarcity factor. Ini scarcity ni contoh macam stok tak banyak lagi, mungkin anda tak akan dapat. Dia macam stok yang limit lah, limited stock. Macam tu. So orang rasa macam stok tak banyak lagi lah, kita kena beli cepat ni. Nampak tak? Yang ketiga, beri jaminan bahawa pembeli prospek adalah berbaloi. Okey, yang ni kita kena bagi jaminan macam gunakan sabun jerawat dalam masa 24 jam jerawat akan kecut dan tak sakit. Itu adalah kita punya jaminan. Ataupun kita beli satu sabun ni kita boleh gunakan selama 30 hari sabun. Nampak tak? Itu adalah satu jaminan lagi sebab satu buku boleh guna 30 hari. Okey, itu adalah jaminan dia. Okey, ini arahan untuk proses bertindak adalah WhatsApp dengan segera ataupun hubungi admin dengan segera untuk proses pembelian sabun. Itu adalah arahan untuk prospek cepat-cepat bertindak supaya dia dapat stok. Okey. Okey, secara kesimpulannya, dalam copywriting inilah antara elemen utama yang anda perlu ambil kira dalam penyusunan ayat post iklan anda. Mula-mula tarik perhatian, kemudian mainkan emosi, yakinkan mereka dan sekali arahkan mereka untuk bertindak. Okey. Yang tadi saya dah terangkan, betul tak? Yang pertama, masa cakap tadilah, kita tarik perhatian dulu, dah tarik perhatian dengan kita punya tajuk ataupun headline tu yang simple dan padat sebab pelanggan customer ataupun pembaca biasanya dia akan bagi fokus selama 3 ke 5 saat sahaja. Okay? So kemudian kita bagi emosi dia, kita mainkan dengan emosi. Lepas tu yakinkan mereka. Kita yakinkan mereka dengan kita punya kedai tu, dengan nombor phone, alamat. Dan akhir sekali arahkan mereka untuk bertindak ataupun hubungi admin dengan segera untuk mendapatkan sabun yang sangat berkualiti. Okay. Itu adalah elemen-elemen yang penting yang perlu ada dalam copywriting untuk menjual ataupun copywriting iklan anda lah. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk sesi kelas ringkas kita hari ini. Dia tentang copywriting ataupun ayat-ayat iklan secara halus lah yang dia tak macam annoying kan customer kan untuk membaca, yang boleh boleh menukar prospek pada pembeli. Alright, kita nanti saya akan buat lagi satu kelas dari atas sekalian, iaitu bahagian kedua mengenai copywriting juga, tapi kita akan lebih buat secara lebih mendalam lah supaya anda mendalam contoh-contoh. Lupa. Saya akan contoh juga macam mana kita nak buat nanti supaya anda lebih faham macam mana kita dapat copywriting. Hari ini kita just nak bagi introduction ataupun pengenalan pada copywriting lah. Apa yang elemen yang perlu ada dalam satu copywriting tu. Okay, nanti yang bahagian kedua, kelas bahagian kedua saya akan tunjuk macam mana kita dapat copywriting yang betul. Okey. Itu sahaja untuk sesi hari ini. Jangan kepada semua yang tengok live saya ini, jangan lupa isi Google Form kat bawah, tanda sokongan anda lah pada saya. Okay, so saya akan rasa macam lebih bersemangat untuk membuat video untuk anda semua. Okay. Itu sahaja untuk sesi hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain hari. Terima kasih.